من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأمتنا من أهل الخير. اللهم اجعلنا فاكها في الدين واجعلنا عالما في التعويل. اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نشكر إلى الله سبحانه وتعالى على رعايته وبركاته ونعمه، ونستطيع أن نحضر لهذه الدورة أو المحاضرة في هذه الليلة المباركة. Yang saya hormati, yang saya kasihi, Tuan Fungsi Surau, Tuan Haji Sabri, seterusnya kepada timbalan pengurusi surau, seterusnya kepada imam kita, seterusnya kepada AJK Surau Al-Amin, seterusnya kepada haji-haji, umi-umi, ikhwah wa akhwat, moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Baik. Alhamdulillah, kita kesekian kalinya insya-Allah bertalaki kitab yang dinamakan sebagai Baquratul Amani, iaitu satu tabsirah, satu penjelasan, satu penerangan yang bersangkutan dengan akidah, yang bersangkutan dengan pegangan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, yang mana kita maklum kita ni pegangan akidah kita berlandaskan kepada Asy'ariyah dan Maturidi. Akidah kita aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidi di Selangor kita pula dan di Malaysia. Dan terdapat dalam kitab kita ni membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berapa sifat Allah? 20 sifat. Saya dimaklumkan di surau kita ni ada orang mengajar kitab Misbahul Munir dah. Ada. Dia lebih kurangnya sebenarnya tu. Tapi tak apa. Yang pentingnya banyak belajar tentang ilmu akidah ini baiklah, kerana ianya fardu ain. Awwaluddin ma'rifatillah. Awal agama itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin kita ni yang dikatakan seorang muslim tak kenal Allah? Siapa Allah? Man huwa Allah? Kita tanya diri kita. Adakah Allah Subhanahu wa taala macam kita? Adakah Allah bersifat dengan wujud macam kita? Bersifat dengan berkata-kata macam kita? Bersifat dengan hidup macam kita? Sedangkan dia tu mukhalafah ataupun mukhalafatuhu ta'ala binafsih. Allah tu tak serupa akan diri dia. Jadi tak serupa tu lagu mana kita nak faham? Kenal Allah Ta'ala dengan kenal kita ni macam mana? Satu perkara yang begitu sukar untuk kita faham kalau tidak melalui belajar. Sebab tu innamal ilm bitta'allum. Hanyalah ilmu tu datang dengan cara belajar. Kalau tak belajar, tak ada apa. Itu maksudnya. Boleh? Ini. Sebab tu dalam kitab Misbahul Munir pada awal kitab lagi disebut Alhamdulillahillazi bima'rifatihi
Alhamdulillahilladzi amarna bima'rifatihi wat tauhid. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memerintahkan dia akan kita. Memerintahkan dia akan kita. Dia perintahkan kita. Bima'rifatihi, dengan kenalnya. Kenal apa? Kenal Allah. Wat tauhidih, dan juga menunggalkan dua perkara yang sukar untuk kita buat. Kenal, lagu mana kenal? Kenal makhluk tak apalah, tak. Haji Sabri kita, rumah dia kat mana? Oh tu, Ustaz, jalan straight, kiri kanan jumpa dengan rumah 2 tingkat, cantik rumah dia tu. Oh. Dah. Jauh dah nampak tu Haji Sabri tu jalan macam tu. Peta. Itu kenal makhluk. Allah lagu tu ke? Dah. Macam mana? Sebab tu kenal Allah tu bisifatih, dengan sifatnya. Tu je. Dengan sifat dia. Dan mustahil atas kita kenal Allah dengan zatnya di muka bumi. Mustahil. Bahkan haram kita mencari Tuhan dengan zat di atas muka bumi. Ada orang cari Tuhan? Ada. Bukan cari Tuhan, mengaku Tuhan. Nama dia Tuhan Harun. Mana dia? Faham. Dalam sebuah kitab karangan Ustaz Ikram Muhammad Nur. Oh, cantik dia. Sebuah kitab karangan Ustaz Ikram Muhammad Nur, salah seorang penyelidik di dalam satu pertubuhan, bukan unprofitable, nama dia MRM, Malaysian Reward Muslim, yang diketuai oleh Bro Firdaus. Wow. Pernah jemput tak dia? Jemput dia kalau boleh. Jemput Ustaz Ikram tu. Cukup bagus dalam perbandingan agama, masya-Allah. Brother Firdaus Wong. Saya pernah jemput dia sekali. Baik. Apa yang dia buat? Dia keluarkan sebuah buku yang berharga RM32. Nama buku tu tersilap saya Tersesat, iaitu satu keadaan, namanya Pahaman New Age pada hari ini. Ada berapa? Lebih kurang 20 elemen-elemen yang ada di Malaysia ni, di sekitar kita ini, kita telah mengasimilasikannya dalam kehidupan kita seharian tanpa perasan. Padahal ianya satu perkara yang salah, bahkan boleh meruntuhkan akidah. Kita tak perasan. Banyak benda ni. Pernah dengar lagu M. Nasir? Hei Karsani. Ya. Ada nak boleh menyanyi sini? Ada sih pandai menyanyi ni. Lagu M. Nasir apa? Hei Karsani. Ya. Alah. Boleh sambung? M. Nasir lah. Allah yang cium kerih itulah. Hei Karsani. Apa? Oh, lupa saya. Bukan penyanyi masalahnya. Karsani. Apa makna Karsani? Besi Karsani. Kita tidak ada masalah dengan besi Karsani. Tetapi kepercayaan pada besi tadi mendatangkan aura kepada kita, ada masalah. Disebut dalam buku tersebut, dihurai. Kerana ianya menyerupai satu kefahaman yang dibawa oleh dalam satu cabang agama Buddha. Perasan ke tidak? Tak perasan. Bahkan ustaz dikritik. Dia kata apa? Ni apa ni? Bertentangan dengan adat Melayu. Nak tanya haji, kita nak junjung adat, nak junjung agama sekarang ini? Sudah tentu nak junjung agama. Kalau boleh kita beli kitab tu dia. Buku tu. Saya terlupa nak bawa. Masya Allah. Juga terdapat satu program dulu, tak silap saya, 5-6 tahun dulu. Satu program yang dibawa oleh seorang pendakwah Indonesia. Dan sudah pun ada di tempat kita. Iaitu program itu untuk mencapai
tahap kekhusyukan dalam solat. Pernah tak? Ada tak? Dan program ini pun ada di dalam TV3. Saya lupa dalam program. Pernah jumpa? 3 tahun lepas. Nak khusyuk, dia kena ada satu keadaan seolah kita bermeditasi. Ada, bukan tak ada. Ada satu program tu, saya lupa nama tu. Ianya telah diasimilasikan daripada anasir yoga dalam agama Hindu. Kita tak perasan. Pernah dengar perkataan Reiki Aura? Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dengan nombor-nombor dalam Facebook terdapat individu Muslim yang kata, okey, bagi saya nama awak, saya nak kira nombor apa awak. Pernah dengar tak? Nombor ni dapat apa, nombor ni dapat apa. Dia panggil numerology. Pun satu anasir daripada barat, New Age nama dia. Semua tadi 20 benda tadi tu berkait dalam kehidupan kita. Kita tak perasan. Terkejut saya sebenarnya sebab ada perkara tu pernah kita telah mengadakan program berdasarkan perkara tersebut. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada rezeki panggillah Ustaz Ikram Muhammad Nur, seorang ustaz iaitu yang hebat di dalam perbandingan agama. Ia berkait dengan akidah. Saya tak ada bawa buku dia. Kalau buku saya bawa, saya bagi, saya boleh banyak lagi lah saya boleh ulaskan. Baik. Jadi tujuan kita belajar kitab tak lain tak bukan, iaitu nak sampai kepada kenal Allah dan menunggalkan Allah. Itu. Sebab apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin kelak masuk dalam surga, bertemu dengan Allah Ta'ala, yakni Allah ada dengan zat dia yang tersendiri, kita tengok dengan mata kepala kita di dalam surga, bukannya di dunia. Tapi nak sampai kepada Allah Ta'ala di dunia macam mana? Sebab itulah tengok makhluk, barulah kita sampai kepada Allah. Itu kaedah kita hari ini. Tafakkaru anil khulqi ila ma'rifatillah. Mu fikir dulu tentang makhluk, insya-Allah sampai kepada Allah Ta'ala. Kita tak mungkin tengok Allah, tetapi kita boleh sampai kepercayaan kepada dia. Sebab apa? At-tasdiq fi qalbi, membenar dan meyakini Allah itu di mana? Di dalam hati. Itu sahaja. Nak berkira-kira dengan hati itu masalah ni. Dan nak melengkapi sifat yang kita iman yang sah tadi itu, mesti melengkapi 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat harus. Di dalam kalimah La ilaha illallah, mengucap saja kalimah itu, mesti kita faham 41 sifat Allah Ta'ala. Mesti. Dalam kitab Ummul Barahim sebut. Kalau tak erti, tak ada makna kita mengucap. Ni kita bimbang. Ini benda akidah. Nak bawa akidah. Syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalamnya ada 9 sifat. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus. Pun kita mesti maklum dan tahu. Secara umum, barulah dikatakan mukmin yang sejati, mukmin yang dikatakan mukmin yang benar. Tak tahu Ustaz, tak boleh. Tak ada jalan. Bahasa Arab kata la budda, tak dapat tidak. Kena cari ilmu juga dalam berakidah. Untunglah kalau ada banyak pengajian akidah. Usuluddin ini untung, bagi saya untung. Berbanding yang lain, tumpukan dulu dalam akidah, kerana ini yang kita nak bawa depan Allah Ta'ala kelak. Boleh ni? Itu muqaddimah wa muqaddamah. Baik, sambung semula kitab kita insya-Allah. Di mana ni? Ada orang boleh berhenti. Kat mana pengusi kita? Hadis satu. Rumi muka surat 5. Oh, 5 dah. Keempat kau.
Dah 5 dah. Oh, dah 5 dah. Sekejap. Dan perkara yang ditegah. Ayuh, baik. Muka surat 5. Sekejap. Oh, Rumi. Kita jawi. Mana? Ada tak? Dan perkara yang tegah. Saya cari dulu. Sekejap. Dan perkara yang ditegah. Sekejap. Saya nampak situ. Dan perkara yang ditegah kita daripadanya. Betul eh? Ya. Ayuh. Okey. Kitab Ruminya muka surat 4. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. Siti loro. Dah, 12. Betul tak, Cik? Nah. Ke-12 panggil apa dalam Jawa? Wak? Betul tak? Siti loro. Boleh awak lah. Jawi muka surat 4. 4. Baris ke-12. Baik, tengok Kita masih lagi berada di dalam hukum syarak. Boleh. Bila sebut saja hukum syarak, ada berapa? Kira slow-slow. Ada 5. Yang pertamanya wajib. Yang keduanya sunnah ataupun sunat. Yang ketiganya haram. Yang keempatnya makruh. Yang kelimanya harus. Ini semua ni dipanggil sebagai hukum syarak. Ma makna hukum syarak? Hukum syarak ialah 5 perkara yang terdapat di dalamnya yang terkena kepada mukallaf ataupun orang mukmin yang cukup syaratnya. Bergerak saja kita kena 5 perkara ni. Mudah aja buat pembandingan. Kita duduk semayang tadi tu. Wajib, sunat, harus, makruh, haram je. Wajib. Apa maksud wajib? Dalam kitab sebut. Wajib ialah buat dapat pahala, tinggal dapat dosa dan dijanjikan seksa. Itu maksud dia. Boleh? Itu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Arab kata. Sesuatu yang dibuat dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa dan dijanjikan seksa. Ingat janji. Dijanji. Bukan dapat lala tu, dijanji. Sebab itulah orang tak solat, kadang-kadang dia bangga. Oh, aku tak solat. Yang duduk solat, aku tak solat. Tengok rezeki aku. Banjir tak kena. Sedap selalu dia. Dan dia, tak boleh sebut banjir ni sensitif. Maklumlah. Dia. Begitulah lah bila sebut musibah ni. Sebab tu kita tak boleh nak kata Allah nak bagi musibah ni, Allah akan bagi dengan kalimah kun fayakun sahaja. Mudah bagi Allah Taala. Saya terdapat seorang saya ada adik pada kawan saya yang bertugas di Met Malaysia. Met Malaysia ni meteorologi. Dia kata tahun ini pelik. Taufan yang tu, iaitu serpihan taufan daripada Filipina tadi tu, dia kata tak mungkin sampai di Malaysia Barat. Dia akan singgah mana-mana pun, dia akan singgah di Kelantan, Terengganu dan Selatan Tai, Pahang. Hak itulah setiap tahun. Dalam perkara, dalam fikiran dia dah rujuk, dia dah tengok, dah cerap. Bersedialah Kelantan, Terengganu, Pahang. Tengok map Malaysia. Tiba-tiba malam 21 hari bulan, tak betul tak? Hari Jumaat. Saya balik sebelum tu. Sehari sebelum tu. Kalau tak balik malam tu, terlekat juga saya rasanya. Alhamdulillah. Sampai-sampai 2 hari Jumaat tu, hujan mencurah-curah. Tak pernah salah macam tu.
Tiba-tiba bukan di Kelantan sahaja, di Selangor pun terlibat sana. Yang pelik di Kelantan tak naik air, tak kuat. Ini map pening kepala, meteorologi pening kepala. Bagaimana boleh twist masuk ke pantai barat? Hak ni yang dikatakan qudratullah ala qudratul insan. Kuasa Allah di atas kuasa manusia. Tak boleh nak buat apa. Jadi kita ni insya-Allah dapat musibah, ana redha, ana redha. Redha selalu. Jangan ambil masa redha. Tak, jangan gitu je. Dapat musibah redha terus. Hak tu yang katakan redha hakiki. Insya-Allah. Sebab itulah dalam keadaan itu kita kena redha lah macam mana. Kita tahu masalah banjir, dia tak serupa dengan masalah api, tak ada. Kebakaran tak serupa. Kebakaran tu je, orang lain terlibat tak terlibat. Banjir semua terlibat. Dan kita orang yang segar bugar ni wajib pergi tolong pula. Kerana apa? Susah orang kena banjir ni. Sebab saya pernah kena. Nak ke mana kita? Rumah tak ada, api tak ada, makanan tak ada, air tak ada. Di Pahang, tak silap saya, ni cerita sikit je. Di Pahang, satu tempat, tak silap saya lupa nama tu, dekat Mentakap. Orang Melayu, Cina, India semua dekat situ. Dia kata tak payah bawa lah makanan, kami dah dapat dah makanan. Kami nak rumah untuk kami tidur. Nak rumah bagaimana sedangkan selut macam tu, selut tu. Jadi nak ambil air tak ada. Air nak basuh tu tak ada. Siapa yang boleh bantu kalau tidak sukarelawan yang nak bagi bantu? 50 sukarelawan Kelantan dengan van, dengan helat dan sebagainya, bawa sekali dengan tu tong-tongnya pergi sana. Dia kata kalaulah tak ada, kami tak boleh nak buat apa, sebab air tak ada. Nak basuh apa, tak ada air, tak ada. Tu. Satu buah rumah tu nak settlekan dalam masa 3-4 jam, kadang-kadang setengah hari. Terima kasihlah dia kata. Dah, ni bukan kita terima kasih. Dia orang tak mampu nak buat apa-apa, orang kena banjir ni. Kita kena bantu dia orang. Dia tak serupa dengan kebakaran. Sebab itulah bila berlaku musibah banjir ni, tuan-tuan mati Allah Ta'ala, tengok Allah nak bagi bagaimana Nabi Nuh AS dah teruk sangat ni, di dunia ni. Dia buat satu maksiat, Allah bagikan banjir. Bila banjir semua musnah. Tak, ambil iktibar, fa'tabiru. Sebab itulah masa-masa ada lagi ni, marilah sama-sama pakat tolonglah puak-puak kita yang mana ada. Tak, kalau tak boleh dengan cara tu, dengan cara bantuan keuangan. Bagi saya makanan dah cukup dah. Yang apa yang mereka nak ialah mereka nak suruh rumah mereka dibasuh saja. Tak silap sajalah. Sebab mereka tak ada air, tak ada water jet. Nah, itu saja. Pasca daripada tu pula nak baiki kereta, bagi duit sajalah. Makanan insya-Allah. Itulah yang saya sarankan, nak bagi bantu keuangan dan tenaga kepada orang kena banjir ni. Baik, itu cerita banjir. Baik. Masuk semula je. Okey. Jadi hukum syarak ada 5 tadi, iaitu yang wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa dan dijanjikan seksa. Itu wajib. Sunat buat dapat pahala dan ditinggalkan tak dapat dosa. Tapi ingat, wajib dan sunat itu pun di dalam kategori kena tuntut. Kena tuntut. Sebab tu perkara yang sunat ini kalau tak buat dipanggil sebagai rugi. Kerana apa? Ia satu tuntutan dalam hukum syarak. Kenapa tak buat? Sunat. Nak tanya, tuntut tidak? Tuntut. Bukan tak nak tuntut. Sembahyang rawatib, ba'diyah, qabliyah, tuntut. Bukan tak tuntut. Kalau tak buat, rugilah ianya. Kerana apa? Disebut sebagai tawaran daripada Allah Ta'ala. Dan tawaran Allah ni tak sentiasa ada. Mati kita tak ada lah. Baik, itu. Baik. Okey. Dan wajib dan sunat tadi termasuk dalam bahagian yang pertama, iaitu tuntut buat. Satu.
Sekarang masuk pada dua yang kedua, tuntut tinggal. Mana? Tuntut tinggal ada dua. Baik, tengok ni. Jangan kita nak masuk sini Baik. Dan perkara yang ditegahkan kita daripada itu pun dua bahagi. Ada dua bahagi. Yang pertamanya, perkara yang ditegah kita daripada perkara tadi sebagai tegah haram. Sebagai tegah haram, bukan haram lagi, haram. Orang kita sebut haram. Sebab tu ada seorang yang mengaji dengan saya tu, dia kata apa? Masjidil Haram. Tak kenal tu ji. Tak kenal apa Ustaz? Haram tak kenal. Jadi yang kita naknya haram. Ra besar. Boleh Ahli qaryah, bukan ahli karyah. Qaryah, qaf, ra. Mana ahli karyah? Tak kenal. Jangan karyah bertukar dengan pa pula. Geger dah. Ahli qaryah. Tu qaryah. Ummul qura. Kan? Qaryah. Baik. Yang ditegah sebagai tegah haram. Baik, apa makna haram tadi tu? Iaitu perkara yang dijanji. Tengok. Wa'dun. Perkara yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia. Dengan apa ni? Perkara yang ditegah ataupun yang haram tadi, dan diberi pahala. Sama juga. Dan dijanji beri pahala dengan penting kita. Dengan penting kita daripadanya. Dengan penting kita daripadanya, iaitu dengan kita meninggalnya daripadanya. Baik. Artinya di sini ialah haram itu maksudnya buat dapat pahala, tinggal buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Yu'aqabu ala tarkihi wa yuthabu ala fi'lihi. Itu bahasa Arab kata. Sesuatu perkara yang diberi pahala bila meninggalkan akalnya, dan dijanjikan siksa bila kita membuat akalnya akan perkara yang ditegah tadi. Yang tu dah. Mana satu? Ambil contoh. Mana yang tekan haram mutlak? Mana? Antaranya minum arak, dipanggil sebagai haram yang mutlak. Haram mutlak. Baik, haram mutlak ni haram yang putus, tak boleh bawa mesyuarat dah. Boleh? Arak, zina, benda-benda yang memabukkan tu putus. Tetapi putus memabukkan itu tu ada pula jenis juga. Kalaulah benda yang memabukkan itu minuman, namanya khamru, arak, itu secara putus haram. Bila dia haram, arak tadi, bila dia haram pada dirinya, disebut sebagai najis. Jadi kalau kita buat pegang macam ni, duk pegang arak telagu ni tanpa sebab, berdosa. Satu. Yang kedua, kita buka pula. Kita buka, ambil, sentuh, minum, ataupun kecap, tak minum pun, 2 kali dosa. Sebab apa? Najis. Sentuh sahaja, tak minum pun, najis, dosa yang 2. Minum pula, 3 dosa. Sebab apa? Sebab perkara yang haram lagi menajiskan. Arak. Boleh je. Hukum fiqh tu. Sama juga dengan tai ayam. Najis tak najis? Kita pegang main-main dia, boleh tak boleh? Boleh tak boleh je? Sebarang najis pegang main-main gitu, berdosa. Berdosa tu. Sebab apa? Najis. Ambil pula letak di mulut, 2 kali dosa. Najis. Ada ke ni?
Tak cicak ambil masuk dalam mulut, tak ada kan? Nak bagi tahu benda yang haram lagi berdosa ataupun najis. Berbalik kepada soal yang kedua, Ustaz, ketum dengan ganja lagu mana? Ini masalah tu. Ketum dengan ganja tu dikatakan sejenis tumbuhan dan juga spesies dengan sayuran. Orang dulu kata. Ambil elok je, ambil elok. Jangan ambil separuh-separuh ni. Okey, baik. Ianya benda suci, di benda suci tidak najis, tetapi benda suci tetapi memabukkan. Itu ganja dan ketum. Jadi bila benda suci yang memabukkan, ada dua pandangan ulama lah. Lagu mana Ustaz? Saya ambil daun ketum tu letak geni letak di ni Ustaz. Allah. Okey tak? Hukum dia apa? Haram ke? Tidak, bahkan jadi harus. Kadang-kadang jadi tuntutan lagi kalau boleh menyembuhkan. Baik, satu. Yang kedua, pernah saya dengar ambil ketum tu masukkan dalam ambil ganja masuk dalam makanan. Dia jadi sedap. Dia bukan jadi ketagih, dia sedap. Sedap. Yang tu kok jadi nasi ganja tu dia. Yang tu ke? Tapi jangan buat cerita lah, nanti payah. Ada polis kat sini? Tak ada. Jadi kalaulah terbukti ianya bukan memabukkan tetapi boleh mendatangkan kesedapan, tak apa. Harus. Ketum sama juga. Saya makan ketum tu, makan. Dia kunyah, alhamdulillah. Badan jadi segar sikit, lepas tu pula demam tu beransur sembuh. Demam dia. Kalaulah terbukti tidak memabukkan, menyembuhkan sebagai ubat, harus. Tapi jangan buat lagi. Kenapa? Undang-undang tak benar lagi jadi. Saya bagi tahu tentang hukum ni. Tetapi kalaulah ganja tadi dah niat dah buat sebagai hisapan rokok. Jaga-jaga. Sebab apa? Rokok dengan ganja rokok lain. Orang yang ada yang merokok sini ada kan? Agak-agak je kalau 2 kartun. Dah 2 kartun? 12 kotak satu hari. Mabuk dah je. Agak-agak. Ada dah sini. Mabuk dah. Tak mabuk lagi. Tak mabuk lagi. Tak mabuk lagi. Sebab tu dalam bab rokok tadi tu boleh mesyuarat lagi. Ada orang tu kata harus, ada orang tu kata haram. Kalau tanya saja, haram lah sebab tak merokok. Kalau tanya Ustaz Ridwan, Dua Muhammad, harus lah. Sebab apa? Dia merokok. Dua Muhammad berkenalan Mufti Kelantan haram, dia tak merokok. Mufti Perak arwah sebelum ni harus. Sebab apa? Dia merokok. Sebab tu boleh mesyuarat lagi rokok ni. Tapi makruh lah. Hukum yang tepatnya makruh lah. Tetapi ganja tadi, ambil ganja letak dalam rokok tu, hisap. Sekali hisap, aku sudah berada di alam maya. Hak tu tak boleh lah. Jadi bila macam tu, tanam ganja dengan asbab untuk buat apa? Rokok dan memabukkan haram. Ganja tu ditanam lagi haram. Lepas tu semua haram. Bermula daripada kita nak tanam lagi. Sebab apa? Niat nak buat isap. Dan dia boleh memabukkan. Ilah kepada arak tadi haram. Sama dengan ketum tadi. Kalau ketum tadi ambil bukan buat ubat, dia nak buat untuk minuman, memabukkan, haram. Bermula daripada dia tanam, bermula daripada dia kutip tu dan tunjuk dan sebagainya, 7 jenis yang berada dalam arak yang haram belaka tu terdapat dalam ketum dan ganja juga. Kerana apa? Kerana ilah dia sama. Boleh je? Daun tembakau tak?
Tembakau tu lagu mana tu? Tembakau tu. Mabuk tak mabuk tu? Tak mabuk. Bila tak mabuk ni dia hanya boleh mendatangkan kemudaratan. Hak tu yang boleh mesyuarat ni. Payah rokok ni. Payah rokok ni. Tapi ada satu cerita bab tembakau ni. Ada satu cerita bab tembakau ni. Apa ni? Saya ni cerita betul lah. Saya, rumah saya ni tinggal di Bacuk, Kelantan. Bacuk ni terkenal dengan tanah tembakau. Masa saya balik, saya pertama kali tengok tembakau ni, kata cantiklah pokok ni. Tapi yang pelik tak ada pagar, dia kata. Saya kata cantik lah. Cantik pokok tadi tu. Jadi saya tanya lah, saya kata, Cik, pokok apa ni? Tembakau ni cantik Wah, alhamdulillah lah. Lawa lah. Tapi yang saya pelik banyak kat sini ni. Kambing lembu tu, tapi tak ada pagar. Memanglah tembakau ni kambing lembu tak makan ke? Saya pun terfikirlah, jawab sendirilah. Jawab sendirilah. Kambing lembu tak makan benda ni kata. Dalam Quran kata apa? Ulaika kal an'am. Allah kata bal hum asyaddu. Kadang-kadang ni dia kata manusia ni ulaika ni kal an'am, seperti binatang ternakan. Quran kata ni, saya kata bal hum asyaddu, bahkan lagi teruk. Tengok tadi lah tembakau tadi tu lah. Tak makan lembu kambing ni. Taubat, pergilah tengok tak ada pagar. Kalau pagar mustahil. Sebab apa tak makan? Monyet tak makan, lembu tak makan. Padahal banyak tempat tu di Bacuk tu lembu kambing tak makan. Itu okey. Baik. Okey, terus lagi. Mana tadi tu? Baik. Yang dijanji dengan berdosa kita dengan dia dan diberi pahala dengan penting kita daripadanya kerana Allah. Baik, kerana apa? Kerana Allah. Jadi kita, benda yang kita tinggal tadi tu ditegah oleh Allah. Contohnya apa ni? Zina ataupun arak tadi tu. Kenapa kita tak makan arak, tak minum arak? Kerana apa? Haram, datang daripada Allah. Itu maknanya lepas tanggungjawab sahaja. Pahala tak lagi. Mana yang pahala dia? Kerana Allah. Kita tinggalkan perkara tadi kerana Allah. Kenapa Pak Cik tak suka berjudi Cik? Memang tak suka. Tak suka. Adakah tak suka tadi itu kerana Allah? Kalau kerana Allah dapat pahala. Tapi kalau tak suka kerana sebelum ni pernah kalah, tak jadi. Nampak tak Cik? Kalau tak suka Ustaz berjudi. Sebab apa? Dulu kalah banyak Ustaz. Tak boleh lah. Kalau main pula menang lagi, sukalah. Sebab tu nak dapat pahala Allah Ta'ala mestilah ikhlas kerana Allah. Kenapa tak judi? Kerana Allah Ta'ala. Kenapa kamu tak berzina? Kerana Allah Ta'ala. Aku takut kerana dia. Kenapa kamu tak merokok? Kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana orang lain. Bukan aku kerana dulu aku misal rokok, tapi dah kena penyakit ni aku tak isap rokok. Bukan. Kerana Allah Ta'ala. Baru dapat pahala. Okey? Tapi kalau kita tak buat perkara tadi, lepas tanggungjawab sebagai mukallaf saja, pahala tak lagi. Tapi kalau niat kerana Allah, dapat pahala. Ada dua benda dalam tu ya. Baik. Kerana Allah Ta'ala, dan yang kedua, haram tadi kan? Haram. Yang kedua, perkara yang ditegah kita daripadanya, daripada yang ditegah tadi, tegah karahah. Mana karahah? Iaitu makruh. Apa maksud makruh? Dibenci. Karaha yakrahu karahatan ataupun makruh. Ada nak azan ke? Tak ada. Sebab tu kalau sebut saja makruh, yang kena benci, yang dibenci. Nak tanya pada Haji dengan Umi lah.
Kalau orang kata Umi, semalam saya nampak seorang tu, Allah, dia benci Umi lah. Agak-agak macam mana? Ada orang tu dia benci pada Umi lah malam. Haji, semalam ada orang benci Haji lah. Rasa macam mana Haji? Siapa pula benci aku? Aku tak ada musuh dengan awak. Balik rumah duk fikir lagi, Allah, siapa benci aku? Itu orang benci. Kalau bini benci, kahwin lain je. Umi kita. Nah. Kalau suami benci, ada kes, cari Tok Bomoh. Ada kes. Sama juga dengan kalau isteri benci, cari Tok Bomoh juga. Tak makanlah kita. Ada seorang kawan saya tu, seluar dalam pun isteri sediakan. Agak-agak mu ni kalau tak ada bini lagu mana? Mati aku. Sayanglah pada bini, kasih pada bini. Maknanya begitu hebat peranan seorang isteri kepada suami. Tiba-tiba dibenci isteri dia, apa jadi dia? Tidak huru-hara gitu tak? Betul? Ini dibenci makhluk. Sekarang saya kata ni dibenci oleh Allah Ta'ala. Makruh dengan maksud dibenci oleh Allah. Walaupun dibenci tapi tak dibenci mutlak sebagaimana haram. Hak ni kita kata makruh. Tu dalam kitab Misbah Munir sebut antaranya makan makanan yang berbau. Berbau apa? Berbau keji. Ada juga yang berbau tapi tak keji dah. Sebagai contohnya makan buah strawberry. Sedap tak je? Saya orang duk makan strawberry ni, bila dia bercakap dengan kita bau strawberry, okey lah, tak ada masalah, tak keji. Yang keji mana? Makan buah durian. Boleh ni. Durian. Satu lagi yang dalam kategori berbau, apa dia ni? Petai, jengkol, ataupun buah jering. Yang paling hebat nama dia kerdas dia. Sebiji makan kerdas, 20 meter bau lagi. Masya Allah. Kerdas, buah kerdas tu. Sebab tu bila saya nampak kerdas tu, nak makan sangat-sangat. Nak makan Allah. Tapi teringat 20 meter bau lagi tu, tak makan. Sama dengan petai. Bila saya berada di Selangor ni, saya tak makan petai. Sebab apa? Nak ceramah ni. Balik Kelantan je, buat lauk lah petai. Nak juga. Tapi berbau keji. Makruh namanya. Tu. Bawang putih. Bawang putih ni berbau. Betul. Putih berbau. Dan ada pendapat ulama mengatakan, bila mana kamu makan perkara-perkara yang berbau keji, tidak harus bagi kamu pergi ke surau atau masjid. Itu kaedah. Jadi kalau haji tak ada datang masjid, makan petai. Kalau abang tak pergi masuk surau ni, Allah, termakan petai tadi, minta maaf. Pandai dia. Jangan buat begitu pula. Ada orang panggil cari sebab. Tu. Betul. Bila makan benda yang berbau keji ni tak boleh. Tak boleh, apa tu? Tidak digalakkan pergi ke masjid. Kenapa? Mengganggu makmum. Ingat, bila kita solat berjemaah saja, imam dengan makmum ada hubungan. Makmum dengan makmum ada hubungan. Itu. Sebab tu sembahyang secara munfaridin ataupun munfarid, seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi kalau sembahyang berjemaah saja, dalam mazhab kita ada muwafiq, ada masbuk. Hak ni kena belajar juga. Apa maksud muwafiq, masbuk? Kena maklum tu je. Baik. Pergi lagi. Iaitu perkara yang dijanji dengan diberi pahala kerana penting. Penting ni kerana important lah. Kita daripadanya kerana Allah Ta'ala, dan tiada berdosa dengan dia. Dengan perkara yang makruh tadi, tak berdosa. Dan tiada berdosa dengan apa tadi tu?
tiada berdosa dengan dia, dan perkara yang dibiarkan itu ialah harus. Semula kat mana tadi saya cerita? Dan tiada berdosa dengan dia. Itu sekat tujuh. Baik, boleh? Kalaulah kita buat perkara makruh tadi, tidak berdosa. Tapi kalau kita tinggalkan perkara makruh tadi, diberi pahala. Itu maksud dia. Okey. Antara kalau perbuatan makruh ini ialah apa? Kencing berdiri. Dalam perbuatan makruh. Bahkan kencing berdiri tadi, kalaulah kita kencing berdiri menghadap kepada arah mata angin yang kepada kita, jadi haram dalam hukum fiqh. Kenapa? Percikan sampai kepada kita. Tapi saya mengakulah di Malaysia ni, tandas kita ni tidak friendly lelaki. Tandas kita satunya sempit. Badan macam saya ni besar ni. Bila masuk badan ngam-ngam, agak-agak bagaimana je, agak-agak. Boleh fikir sendiri. Nak ke sini tak boleh, nak ke situ tak boleh. Masalah juga. Tapi kalau pergi Dubai, alhamdulillah. Ada satu tandas tu memang friendly lah. Duduk dalam tu tidur pun tak apa. Nak katanya kesesuaian tadi. Bukan tak boleh, tapi makruh. Kencing berdiri, itu sahaja. Baik. Pergi lagi, sikit lagi ya. Dan perkara, baik. Dan yang kedua tadi, dengan diberi pahala. Okey, baik. Dan perkara yang dibiarkan itu ialah, iaitu harus pada syarak, iaitu perkara yang tiada berdosa dengan membuatnya perkara, dan tiada dengan meninggalkannya perkara, dan tiada pahala padanya, maka nyatalah harus hukum syarak. Baik, dengan maksud perkara yang harus tadi itu, buat tak dapat pahala, tinggal tak dapat pahala, buat tak dapat dosa, buat tak dapat pahala. Buat tak dapat pahala, kita buat tak dapat dosa, tinggal tak dapat pahala, tinggal pun tak dapat dosa. Itu maksud dia. Pilihan kepada kita. Baik, itu harus. Contohnya apa je? Contohnya makan, minum, tidur, mandi. Semua tadi perkara harus. Tetapi ingat, ianya harus selagi mana tidak berkait dengan 4 hukum utama yang sebelum tadi. Itu harus. Contoh je ya. Makan, ataupun kita beli basikal sebiji. Hukum dia apa ni? Beli basikal harus ke wajib ni? Sudah hal wajib, kena belilah kita. Harus. Baik, harus hukum tadi tu. Nak beli tak apa, tak nak beli tak apa. Tak berdosa, bahkan tak dapat pahala. Tanya haji tadi, Ji, cantik basikal Ji. Alhamdulillah Ustaz. Nak buat apa beli basikal ni? Saja Ustaz. Nak bawa isteri ni pergi ke masjid. Bertukar hukum tadi menjadi sunnat. Asalnya harus. Boleh. Baik, kita ambil lawan dia. Nak beli apa basikal tadi? Nak buat tikam nombor. Apa hukum dia? Apa hukum dia? Haram. Benda tu mudah. Baik. Tengok bola, hukum dia apa? Harus. Tak ada masalah. Tak. Tapi tengok bola tu terlajak sampai subuh tak buat, hukum dia harus. Harus haram. Itu mudah je. Tengok bola tak ada masalah. Bangun malam tak ada masalah. Tapi kalau bersebab dengan perkara yang berkait dengan wajib, sunat, haram, makruh, bertukar hukum tadi menjadi yang keempat tadi ya. 4 tadi. Baik, saya akan habiskan yang ni ya. Saya biar ni. Baik. Bahawasanya, maka nyatalah bahawasa hukum syarak itu 5 bagai. Bukan 5 bagi ya. 5 bagai ataupun 5 macam. 5 bagai, 5 macam.
dan dinamakan dia sekaliannya. Mana sekalian tu? Seluruh 5 perkara tadi, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus tadi, 5 tadi, sebagai hukum taklifiyah, nama lain bagi hukum syarak. Jadi kalau haji orang tanya, apa maksud hukum syarak? Hukum syarak ada 5. Sebut satu-satu. Dan nama lain bagi hukum syarak ialah hukum taklifiyah, iaitu hukum yang dikenakan tanggungjawab kepada orang yang ditaklifkan. Siapa? Kita sebagai mukallaf. Boleh je? Itu maksud dia. Saya habis kat sini. Dibicarakan dia. Dibicarakan dia iaitu dihuraikan boleh sekaliannya pada apa? Pada ilmu usul fiqh. Usul fiqh ni bab fiqh lah. Contohnya fiqh manhaji. Tak silap saya, Ustaz Salahuddin ada mengajar fiqh manhaji. Tapi kat sini Ihya Ulumuddin tak? Sairus Salikin. Semua tu fiqh tu. Semua tadi tu ada diajar dalam kitab tadi tu, iaitu bab usul fiqh. Kita belajar malam ni sebenarnya bukan usul fiqh, usuluddin. Tetapi nak bercerita sikit tentang agama kita, ada banyak cabang, antaranya usul fiqh. Jadi 5 perkara tadi tu termasuk dalam usuluddin ke usul fiqh je? Cuba jawab. Yang saya sebut tadi tu termasuk dalam usuluddin ke usul fiqh? Usul fiqh. Ingat, agama kita ada 3. Yang pertama Islam. Islam tu fiqh tu. Yang kita duk buat amalan tu. Fiqh. Yang kedua iman, usuluddin, kepercayaan. Yang ketiga ihsan, buat baik, hati kena baik, dalam ibadat kena baik. Itu tasawuf. Ada 3. Semua kena mantap. Dalam usul fiqh ini terdapatnya hukum syarak. Boleh? 5 hukum syarak tadi dinamakan juga sebagai hukum taklifiyah, nama lain. Boleh? Baik. Dibicarakan pada ilmu usul fiqh, tetapi setengah-setengah daripada yang wajib itu dibicara daripadanya di sini, kerana menyatakan hukum ini ilmu pada syarak jua dan perkara yang wajib. Okey, baik. Berhenti sini. Dan perkara yang wajib itu amat banyak. Dibicarakan akan dia pada ilmu syarak. Baik, berhenti di sini. Walaupun pembicaraan kitab kita ni khusus kepada ilmu usuluddin, ba'aqidah, tetapi oleh kerana tak boleh dicerai-beraikan hukum ilmu agama ini, kita pun sentuh sedikit di dalamnya usul fiqh. Kerana apa? Saya maklum sekali lagi, agama kita dibina dengan 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Apa maksud Islam? Intianu zahiri, iaitu menurut zahir anggota. Mana zahir anggota? Mengucap guna lidah, solat guna perbuatan, dan puasa menahan diri perbuatan juga. Zakat kerja kita buat tu nak bayar zakat. Haji nampak jelas buat dengan amal perbuatan. Semua tadi dipanggil sebagai imtihan zahiri, melihat menurut zahir anggota. Sebab tu Islam mu kena buat. Kalau kamu muslim, kamu kena buat 5 perkara tadi. Itu termasuk dalam usul fiqh Islam. Yang kedua iman. Mana iman? At-tasdiq fi qalbi, membenar dan yakin dalam hati. Itu iman. Iaitu rukun iman, 6 perkara. Wajib kita faham, wajib kita yakin. Hak tu yakin je, tak buat, yakin je. Boleh. Dan yang ketiga namanya ihsan. Orang panggil buat baik. Ihsan ini arti tasawuf. Tasawuf ini artinya apa? Dia merangkaikan di antara Islam dengan iman tadi tu, menyempurnakan keimanan kita. Tapi ingat, walaupun kita buat solat, walaupun kita puasa, hanya sekadar nak melepaskan tanggungjawab sahaja. Mana pahalanya?
pahala terdapat di dalam ihsan. Ihsan kena cari juga. Bermakna iman, Islam, iman dan ihsan, tiga-tiga ini mesti disatukan untuk menyempurnakan agama Islam. Boleh je? InsyaAllah. Saya berhenti saja di sini, dan insya-Allah lagi akan datang kita sambung semula arti daripada perkara yang dituntut sebagai tuntut wujud itu, bahawa mengiktikadkan, wallahu a'lam. Boleh je? Nanti maklum pada saya lah. Sekejap saya nak tanda sikit lah. Tak ingat. Berhenti di sini lah. Baik, khalas. Ada soalan ke? Dia nak. Penting pantang. Itulah saya pun agak itu juga tu. Sebab saya baru nak tengok matan. Sebenarnya ini syarah. Ada matan saya yang saya tulis di matan. Ini syarah ni, tabsirah. Betul lah tu. Kadang-kadang saya tu tukar sebab dalam tu penting tak? Tulis tayangan. Kan? Jadi kalau pantang, saya terima yang tu lah. Saya akan tengok balik dalam syarah saya. Sebab itu saya kata macam tak betul juga tu. Penting Okey, baik. Lari makna banyak tu. Jangan tengok je. Baik, alhamdulillah. Ini kita panggil syarah kepada Baqarah. Syarah. Mana yang dikatakan matan dia? Matan dia tu dalam tu dia tu. Tu matan dia tu. Dalam tu. Itu matan dia tu. Macam cuba tengok yang mana matan dia tu. Tu meninggalkan dia. Kalau nak bacakan, cuba tengok bagi atas sekali. Saya bagi tahu sikit, ambil cara nak baca matan. Bukan baca tabsurah, syarah. Baik, ini cara matan. Saya belajar dulu matan. Saya ada tulis catatan saya. Cara baca dia, baca sahaja di dalam kurungan sahaja. Iaitu atas sekali, orang yang Allah Ta'ala suruhkan dia bahawa memberitahu kita akan perkara yang dituntut daripada kita. Itu sahaja, itu matan. Yang tu yang kata dengan membuatnya, pada membuatnya dan meninggalkannya, semua itu tabsirah, artinya syarah kepada matan. Jadi kitab ini bagi saya agak baru, dan saya ada syarah saya sendiri. Kalau Haji kata pantang, tolong betulkan baliklah. Pantang tu saya setujulah. Pantang maknanya tidak buat. Alhamdulillah. Tapi jauh penting juga pantang. Baik, terima kasih kepada Haji. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa lagi? Tak ada. Ya. Dosa atau cacat tak akidah bau yang boleh cuci kuih tu. Ini satu perkara yang tengah viral sekarang dah. Saya tahu Haji dah dapat jawapan dia. Memang jangan kita anggap perkara agama ni dipermudahkan. Ini salah satu perkara yang dikatakan pluralism, ataupun kita kata menyamakan agama. Pluralism. Perkara ini pun disentuh dalam kitab Tersesat daripada Ustaz Ikram Muhammad Noor. Banyak benda-benda yang kita anggap ianya biasa, pada hakikatnya tidak. Antaranya lah kersani tadi tu. Banyak lagi. Okay? Tidak ada masalah dengan keris, tapi kita beranggapan aura pada keris tadi itu merupakan satu bawaan daripada barat. Banyak. Cara kita nak khusyuk kepada Allah, khusyuk ialah kita fokus sahaja, bukan kita bermeditasi. Satu ajaran datang pada kita, dibawa oleh seorang daripada Indonesia. Saya lupa apa nama dia. Ada satu ajaran tu. Kita pernah buat di sekitar kita. Banting ni pernah buat, dan orang dah masuk, banyak orang dah, banyaklah masuk, dan ada dalam TV3 tu ada bagaimana kita nak jadi khusyuk. Dia ambil anasir-anasir aura-aura
Semua itu terdapat dalam satu ajaran Inggeris, bab New Age nama dia. Dah. Ada seorang ustazah, saya tak nak sebut sebab ada rekod. Ustazah, dia kata waktu solat kita tu ada aura dia, betul tak? Ada aura dia. Ambil tu solat yang awal ada aura dia, yang akhir pun ada aura dia, pun termasuk dalam pahaman New Age. Banyak sekali. Berbalik pada soalan haji tadi. Tak. Disebut dalam Quran, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu kesalahan yang besar, dan syirik boleh berlaku 3 benda. Minal aqwal, daripada perkataan. Minal af'al, daripada perbuatan. Minal i'tiqad, yang paling besar, daripada keyakinan. Agak-agak haji pergi sapu-sapu dekat kuil tu. Perbuatan, perkataan, i'tiqad. Mana satu? Perbuatan. Ulama kata perbuatan sahaja. Niat lain cerita. Beriktikad, aku bukan sembah tu, aku cuma, itu lain cerita. Itu dalam i'tiqad. Perbuatan sahaja pun jatuh kufur. Kalau dia nak bantu kita, tak ada masalah. Kalau kita nak supply air, tak ada masalah. Mu ambil air. Untuk kamu, bukan untuk dia, untuk kamu. Ambillah. Tapi untuk tolong bersihkan itu bukan perkara yang dibenarkan dalam syarak. Jangan kita guna logik akal. Ingat ni. Agama bukan logik akal. Jelas. Lakum dinakum, apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu lah. Agama aku. Nabi tak pernah, sahabat tak pernah membangunkan satu binaan untuk orang bukan Islam. Sahabat tak pernah menyucikan. Cuma kita raikan agama sebagaimana dibuat oleh Umar Al-Khattab. Salahuddin Al-Ayyubi masuk pada Palestin, dia tidak musnahkan apa? Tidak musnahkan gereja. Tu je, rai. Tak ada sejarah mengatakan aku bersih, tak ada. Dia raikan. Okey, gereja aku tak musnah. Ambil, sebab ini hak kamu. Bukan kerja aku nak aku bersihkan semua, bukan. Jangan ambil mudah. Sebab itulah jaga-jaga dalam hal ini. Jadi kalau ini yang dikatakan minal af'al, syiriklah, jatuhlah. Tetapi kita minta dengan Allah Ta'ala, kalau kita terkhilaf, kembali semula kepada yang sebenar. Ingat ni, dalam kita bersama dengan masyarakat yang bukan Islam ini, ada had-had dia yang kita boleh tahu. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Agama kita, agama kamu, agama kamu. Nah, pernah sekali itu saya ingat ada seorang yang hendak, dia tanya saya, Ustaz, saya ni nak, boleh tak saya survey lah, apa tu? Sukat tanah. Saya diberi dekat 50,000 Ustaz untuk sukat satu rumah ibadat. Bagaimana Ustaz? Nah, kalau saya tinggalkan, saya tak boleh 50,000. Boleh tak Ustaz? Saya pun rujuk dalam hal ini dalam fatwa Islam web bahasa Arab, bukan. Dia kata tak boleh selama kali kita bersangkutan musyarakah dengan perkara yang berkait dengan agama orang. Boleh jadi syirik yang jelas. Syirik jelas, bukan syirik yang sikit, syirik yang jelas. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja dia. Aku liqali hadzal astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.